Siri yang ketiga, Masjid Jin. Baik tuan-tuan, Masjid Jin ni kalau daripada tempat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agak-agak 500 meter. Jalan menuju ke Tan'im, bersebelahan dengan Kubur Ma'la lah. Bersebelahan dengan Kubur Ma'la. No? Okey, kalau kita ikut peta kasar lah macam ni lah, lebih kurang lah. Kita nak pergi ke Tan'im, tempat kita nak buat umrah tu, kita akan lalu ke Masjid Jin lah. Tempat nak kita buat umrah selalunya kita dibawa ke Tan'im, Ja'ronah dan Hudaybiyah, kan. Itu lokasi dia punya Masjid Jin. Masjid Sajarah pun di sini, Kubur Ma'la pun di sini, lebih kurang 500 meter daripada tapak kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkuburan Ma'la, tuan-tuan. Baik, Masjid Jin tu dibina atas tapak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar jin. Mengajar jin lah. Jin masuk Islam setelah mendengar Rasulullah SAW membaca surah Ar-Rahman. Ketika Nabi kita Muhammad SAW dibaling batu di Taif setelah wafatnya isteri baginda Siti Khadijah dan juga Abu Talib ponakan, Rasulullah pergi berdakwah di Taif. Ketika berdakwah di Taif itu, baginda dibaling batu. Jadi malam berdarah habislah, teruklah. Jadi malam tu Rasulullah balik sampai dekat dengan subuh di Mekah. Rasulullah tak boleh masuk lagi, takut orang Mekah pula baling batu kat dia. Jadi Rasulullah berehat di situ, di Nakhlah. Di Nakhlah, bukan di tempat ni, di Nakhlah. Dan Rasulullah sembahyang subuh. Masa sembahyang subuh tu Rasulullah baca surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, kan? Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman sampai tak ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin-jin berkeliaran di situ dan terbang duk cari nak beriman lah. Dan dia pendengar Rasulullah baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana satukah yang kamu, yang kamu tu manusia dengan jin lah, yang kamu berdua ni dustakan, yang tak percaya. Maka jin-jin kata, kami tak dustakan, kami percaya. Lepas tu jin pun tak jumpa Rasulullah lagi. Jin balik ke perkampungan jin, di mana Allah alam lah, dia perkampungan jin. Balik di sana dan dia ajak kawan-kawan mereka, kita masuk Islam kerana dah ada Nabi dah. Setelah Nabi Musa, dia kata, setelah Nabi Musa ada Nabi yang diutuskan, jom kita pergi. Mereka pun ramai-ramai masuk Islam dan mereka nak mengaji kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pun satu hari mereka nak mengaji, satu hari Rasulullah nak mengajak mereka. Rasulullah ajak sahabat baginda yang merupakan as-sabiqun al-awwalun, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud Nabi ajak sampai ke tempat ni lah, tapak masjid sekarang ni lah. Maka Rasulullah letak, Rasulullah kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah buat bulat, buat pagar. Orang Melayu kata buat pagar supaya jin tak kacau. Jadi Ibnu Mas'ud kata, kamu duduk di sini. Rasulullah pesan Ibnu Mas'ud jangan keluar daripada bulatan ni sehinggalah aku datang, sehinggalah Rasulullah SAW datang balik. Jadi Rasulullah pergilah di situ mengajak jin, mengajak jin. Ibnu Mas'ud dengar riuh rendah. Jadi Rasulullah mengajak, jadi ajak hukum Islam, tauhid, semua macam-macam lah. Kemudian Rasulullah ni jin ni dia tak macam kita. Dia makhluk ghaib, makhluk yang kita tak nampak. Jadi tentulah fiqah dia belain dengan kita. Dia tak sama dengan fiqah yang kita ni, kan. Tu kita tak tahulah, orang yang pandai dia tahulah, kan. Jadi setelah selesai mengajak, Rasulullah pun balik jumpa dengan Ibnu Mas'ud dalam bulatan tu. Rasulullah terus tidur riba, dia letih mengajak jin ni. Jin ni menyusahkan baginda Rasulullah SAW. Jadi dia tidur.
Jadi Rasulullah cerita masa dia duduk mengajak tu, jin minta makan. Maka Rasulullah pun bagi tahu Rasulullah bagi tulang. Jin dia makan tulang, dia tak macam kita. Sebab itu tulang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan tahu tak ketahuan lah. Jangan tahu dalam tandas, tempat-tempat kotor, kerana dia makanan jin, jin akan ambil. Jin pula makan, dia bukan makan benda tu hilang tak. Zat dia makan zat dia. Kalau dia makan buah, zat dalam buah tu. Macam cerita P.Ramlee buat tu. P.Ramlee buat cerita dalam 3 Abdul, makan hanya ambil bau sahaja. Kan? Ambilnya, itu makanan jin. Jin makan macam tu. Dia ambil zat dia sahaja. Dia bukan ambil fizikal makanan itu. Kan? Sebab itu kena larang lah budak-budak kita duk pergi curi limau di tokong apa semua. Situ jin banyak situ duk makan buah-buah limau, buah pisang apa semua tu. Tuan-tuan, macam tu lah. Kemudian kita tengok pula Masjid Syajarah. Ini pula Masjid Syajarah, masjid pokok. Masjid pokok ni bersebelahan dengan Masjid Jin. Masjid Syajarah, tuan-tuan dan puan-puan, dia berdekatan dengan Masjid Jin, seberang jalan saja. Masjid ini dibina di atas tapak sejarah di mana Rasulullah SAW tunjuk mukjizat kepada jin. Jin tanya apakah mukjizat macam itulah lebih kurang lah, saya pun tak ingat lah matan dia tu. Kemudian Rasulullah pun panggil pokok situ. Kemudian pokok tu keluar daripada bumi tu dengan akak-akak dia tercabut, berjalan mai kepada Rasulullah dan bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah suruh dia balik. Dia balik. Tapak itulah tapak mukjizat tu. Benda-benda macam ni pelik lah, sebab mukjizat ni dia adalah perkara yang mencari adat, yang memberi kekuatan kepada nabi-nabi. Semua nabi-nabi ada mukjizat dia, kan. Jadi mukjizat Rasulullah di antaranya ni ialah pokok tu terjabut daripada bumi dan berjalan kepada Rasulullah, dan pokok tu patah balik. Jadi tapak tu sekarang dibina masjid. Tuan-tuan, kita boleh melawat. Mana kita situ melawat doa bapa kubur Siti Khadijah radhiyallahu anha. Di situ juga ada kubur Ma'la. Kita boleh ziarah kubur Ma'la. Kemudian kita ziarah Masjid Jin. Kemudian kita ziarah Masjid Syajarah. Masjid pokok. Syajarah tu pokok. Pokok. Jadi itulah sikit sebanyak. Jadi tuan-tuan, sekian. Saya harap tuan-tuan dapat subscribe dan share dengan kawan-kawan kita yang lain. Kita ikuti siri yang berikutnya, siri yang keempat pula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.